Okay. Apakah jangkauan kawalan? Jangkauan kawalan ada dua, iaitu jangkauan kawalan merujuk kepada bilangan pekerja yang melaporkan kerjanya secara terus. Jangkauan kawalan merujuk kepada soalan tanya hanya jangkauan kawalan je. Okey, 6 markah. Apakah jangkauan kawalan? Jangkauan kawalan merujuk kepada bilangan pekerja. Merujuk kepada bilangan pekerja yang melaporkan kerjanya. Yang melaporkan kerjanya. Okay? Yang melaporkan kerjanya secara terus kepada pengurus. Secara terus kepada pengurus. Okay? Melaporkan kerjanya secara terus kepada pengurus. Kepada pengurus. Jangkauan kawalan merujuk kepada bilangan pekerja yang melaporkan kerjanya secara terus kepada pengurus. Dia ada dua jangkauan kawalan, satu yang luas, luas membawa maksud subordinat dia banyak. Subordinat dia ada ramai. Mungkin 100. Nak jaga 5 orang pun dah susah, boleh nampak dah. Lagi nak jaga 50 orang, boleh nampak ratus-ratus lagi. Sampai gugur semua rambut pengurus. Okey, satu lagi jangkauan kawalan yang sempit. Yang sempit ni iaitu kita hanya ada beberapa subordinat. Sebab tu you tengok, ada orang dia kahwin, kemudian dia boleh ada anak. Sampai berapa? 14 orang. Oh, elok je anak dia. 2 doktor, 2 lawyer, 2 arkitek, 2 engineer. Boleh nampak tak? Satu pensyarah, satu lagi Perdana Menteri. Perdana Menteri satu je. So, apa berlaku iaitu dia boleh je jaga. Ada orang tak? Anak dia seorang je. Tak adalah orang anak setengah, boleh nampak. Anak dia seorang je. Pun tak terjaga. Jadi itu keadaan dia. Jangkauan kawalan. You sendiri fikir. Okay? You boleh jaga berapa ramai staff. Okay. Boleh tak ni? Dia duduk di bawah tajuk apa, Camel? Di bawah tajuk konsep pengorganisasian. Okay. Jadi konsep pengorganisasian yang cikgu sudah ajar pengorganisasian. Okay. Yang cikgu dah ajar. 1, authority. Authority iaitu kuasa. 2, cikgu dah ajar tanggungjawab. 3, cikgu dah ajar accountability. Okey, keempat, cikgu dah ajar apa lagi yang cikgu dah ajar? Jangkauan kawalan. Cikgu kan dia duduk di nombor 6. Ikutlah, ini bukan apa dia. Okey, ini bukan proses. Kemudian cikgu dah ajar penugasan. Kemudian cikgu dah ajar empowerment. Boleh nampak? Empowerment. Okey, sekarang yang ketujuh. Cikgu nak ajar pemusatan dan pemecahan otoriti. Pusat tu yang duduk dekat perut kamu tu. Boleh nampak? Kan ada satu pusat tu dekat perut tu yang berlubang kat perut tu. Okey, cuba beritahu cikgu. You ada berapa pusat? Cepat. You ada berapa pusat, Camel? 1. Ada tak orang yang ada 2 pusat? Boleh tak orang ada 2 pusat? Ada tak? Ada tak orang ada 2 pusat? Macam tanya whiteboard pula. Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada. Boleh tak orang tu dia langsung tak ada pusat? Dekat perut dia tu tak ada pusat? Tak boleh. Tak boleh. Kalau tak ada pusat tu macam mana dia nak sambung dengan mak dia? Boleh nampak tak? Ni sekarang tu pusat tu dia santung dengan mak. Mak makan apa, you makan apa? Boleh faham tak? Jadi itu ialah pusat, membawa maksud bahawa dia satu. Kita pusatkan dia, duduk satu. Boleh nampak tak? Pusat pemerintahan. Pusat tu, ibu dia tu. Boleh ikut tak? Okay, pemusatan authority. Kalau pecar ni, dia macam ni. Kita pecarkan dia. Nampak tak beza dia? Okay, pemusatan dan pemecahan otoriti. Satu-satu dulu. Pemusatan otoriti ditumpukan kepada pihak pengurusan. Kita tumpukan. Tumpu setempat. Itu pusat. Pemusatan. Pusat tu yang bulat-bulat dan lubang dekat perut tu. Ni perut besar, ni pusat dia. Ditumpukan kepada pihak pengurusan atasan. Dan pihak bawahan adalah kurang. Jadi pemusatan otoriti yang mana kita tumpukan hanya kepada pengurus atasan. Tumpukan hanya kepada pengurus atasan. Yang ni tak payah tulis pun tak apa, boleh nampak. Tumpu orang atas je boleh cakap.
Aktiviti antara unit dikoordinasi bagi mewujudkan keseragaman. Seragam. Seragam tu maksudnya sama. Macam pakaian seragam sekolah. Sama, semua pakai baju putih, seluar dia apa? Seluar dia ialah hijau, budak form 5. Baju putih, seluar hijau gelap tu. Boleh nampak tak? Sama je. Tak adalah yang seorang pakai kain batik pergi sekolah, yang seorang pakai seluar pendek. Tak, boleh nampak semua sama. Okey, itu ialah seragam, pakaian seragam. Okey. Contoh proses membuat keputusan dibuat oleh ibu pejabat. Ini dia bagi satu contoh. Semua keputusan headquarters buat. Cawangan-cawangan jangan sibuk. Boleh faham tak? Duduk diam-diam sana. Okey. Apa kelebihan pemusatan otoriti? Apa kelebihan kalau kita buat pemusatan otoriti? Start. Satu, soalan tanya, apa kebaikan? Satu, pengurus atasan bertindak sebagai satu pasukan. So dia kepala, so macam dekat rumah siapa kepala dia? Bapa. Boleh nampak. Jadi bapa menjadi satu pasukan dan dia mengurus. Tidak wujud persaingan antara mereka. Semua keputusan dibuat oleh bapa. Bapa kata yes, yes. Bapa kata no, no. Boleh nampak. So adik-beradik tak payah nak gaduh-gaduh. Tanya je bapa. Ketua mengetahui segala yang berlaku dan segala persetujuan diperoleh daripada pekerja. Jadi misal kata bapak kamu dia langsung, you nampak dia langsung tak beritahu hal saya. Bapak saya semua tak tahu hal saya. Tak, bapak kamu tahu semua hal kamu. Macam mana dia tahu? Sebab dia selalu cakap dengan mak kamu dan isinya ialah kamu. Jadi itu keadaan dia. Okey, pembuat keputusan mengkoordinasikan satu perkara yang perlu dilaksanakan. Jadi yang ketua dekat atas ni dia akan tengok macam mana nak koordinasikan. Okey, memudahkan pembuat keputusan. Lebih mudahlah semua keputusan dan kawalan lebih mudah. Semua mudah. Sebab kepalanya dia satu je, boleh nampak. Kita pusatkan. Yes, yes, no, no, boleh nampak. Cepat je keputusan. Pembuat keputusan mengetahui kerja-kerja yang perlu dilaksanakan dan piawaian yang perlu dicapai. Dia tahu. Dan keputusan akan dibuat dengan lebih cepat. Semua keputusan akan lebih cepat kerana dia tidak melibatkan banyak pihak. Dia je. Okey, ayah fikir je, okey, ayah terus bagi keputusan. Okey. Pemecaran otoriti. Sekarang kita pecahkan itu kuasa. Tak agih-agihkan dia, kita pecahkan dia. Headquarters boleh buat keputusan. Cawangan-cawangan pun boleh buat keputusan. Unit-unit pun boleh buat keputusan. Okey, mari kita tengok apa keadaan dia. Otoriti tadi pemecaran diagihkan daripada pihak pengurusan ni, tak kisah, pengurus atasan, pengurus pertengahan, pengurus bawahan, semua boleh buat keputusan. Keputusan tu akan jadi lebih cepat sebab kita tak payah tanya orang atas. Jadi branches ni, branch ni cawangan tak payah sibuk, asyik-asyik pergi tanya dekat bos. Bos lagi busy sana. You terus boleh buat keputusan. Pekerja akan lebih bermotivasi. Kita pandang dari aspek yang baik. Boleh nampak? Mak kata mak bagi you kebenaran untuk buat keputusan. Hidup you lah. Saya tak pilih mana husband yang you nak bawa balik, you bawa balik. You bawa balik yang sengit, okey, saya terima yang sengit. You bawa balik yang triangle, saya 3 segi, saya terima yang 3 segi. Boleh nampak tak? Hidup you tentukan. Jadi pada waktu itu you lebih bermotivasi nak cari yang terbaik. Boleh nampak tak? Untuk kehidupan kamu. Contoh. Proses membuat keputusan banyak di peringkat cawangan. Jadi ini kita sudah pecahkan daripada headquarters, daripada ibu pejabat, kita pecahkan kepada siapa? Kepada cawangan tadi. Okey, ada masalah tak pemusatan dan pemecaran otoriti? Cepat. Ada. Tak ada. Okey, good. Ada. Ada. Okey, sekarang cikgu masuk kepada otoriti lini dan juga otoriti staff. Okey, kalau soalan tanya, konsep pengorganisasian iaitu otoriti lini dan otoriti staff, 6 markah. So you buat otoriti lini ni 3 markah, you buat lagi otoriti staff 3 markah. Boleh nampak tak? Okey. Otoriti lini dan juga otoriti staff. Otoriti lini dulu. Pengurus mempunyai kuasa formal untuk memberi arahan dan mengawal pekerja bawahan ke arah mencapai matlamat organisasi. Ia melibatkan aktiviti berdasarkan kepada misi dan matlamat utama dalam sesebuah organisasi. Otoriti bergerak terus ke arah bawah. Jadi ini pengurus, terus bergerak ke arah bawah. Daripada pengurus atasan kepada pengurus bawahan ataupun kepada pekerja bawahan iaitu subordinat.
Contoh, pengurus pemasaran mengarahkan penyelia pemasaran untuk menjalankan penyelidikan pemasaran. Pengurus akaun mengarahkan kerani akaun untuk menyiapkan nota debit tersebut. Contohnya. Jadi itu ialah authority limit. Authority limit itu iaitu pengurus dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Cuba tengok dia punya arrow dia satu je. Arrow dia ke satu arah saja. Tengok authority limit. Jadi dia kata lagi garis lurus dia kata menyambung antara atasan ke bawahan dan dia menunjukkan sebagai authority limit, authority staff. Merujuk kepada kuasa pengurus adalah menasihatkan jabatan-jabatan ini yang melibatkan kemahiran dan tugas khusus bagi menyokong aktiviti-aktiviti jabatan. Ia menggambarkan hubungan sebagai penasihat kepada organisasi dan mereka tak ada kuasa untuk mengarah atau memaksa ahli organisasi menerima nasihat mereka, just nasihat. Contoh, pengurus pemasaran menasihati unit pengeluaran meningkatkan kualiti produk. Okey, yang mana pengurus dia kata lagi hanya bagi nasihat saja. Kemudian dia memerhatikan pengurus ini dalam hal-hal tertentu. Ia boleh digambarkan dalam keadaan garisan yang putus-putus. Contoh, kalau yang ni garisan dia ialah garisan tegak macam ni, garisan lurus. Kalau yang ni kita boleh cakap macam ni, pengurus boleh nampak kepada subordinat. Kepada subordinat. You nak dengar-dengarlah, you tak nak dengar apa tak apa, boleh nampak tak? Macam you dengan kawan you. Boleh ikut? Kalau you ada masalah, you cakap kat kawan you. Kemudian kawan you menasihati you. Kalau you nak dengar pun, you dengarlah. Kalau you tak nak dengar, tak apa. Tapi kalau you tak dengar nasihat mak you, mak pun pergi satu biji. Yang tu ialah authority limit. Mak tu. Authority staff tu, itu yang mana pengurus hanya memberi nasihat saja. You dengar-dengar, you tak nak dengar sudah. Faham tak? Authority limit dan authority staff. Faham. Faham. Okey, seterusnya. Faham. Okey, seterusnya kita masuk kepada yang berikutnya. Boleh nampak tak? Yang berikutnya kita nak habiskan dia juga. Okey, iaitu last one, rantaian arahan. Besar ni boleh nampak. Kecuali kalau tak ajar. Tak ajar dia jadi sikit lah. Rantaian arahan, tajuk kita apa? Tajuk kita ialah konsep. Konsep pengorganisasian. Konsep. Apa yang kamu pegang dalam organisasi? Ada authority, ada tanggungjawab, ada accountability, ada empowerment, ada jangkauan kawalan. Boleh nampak tak? Okay, ada penugasan, ada rantaian arahan. Boleh nampak? Ada 9 semua sekali. Okay, last one, rantaian arahan. Otoriti dan tanggungjawab yang digambarkan dalam garisan tidak putus daripada pihak pengurusan atasan hingga ke pihak pengurusan bawahan dan juga staf. Ia memudahkan hubungan otoriti atau tanggungjawab antara pihak pengurusan dengan orang bawahan dalam keseluruhan organisasi dan kita ketahui dengan jelas. Your eyes can see. Boleh nampak? Biji mata terus boleh tengok. Jadi dia adalah menggambarkan otoriti dan dia juga boleh menggambarkan aliran komunikasi. Dia boleh menunjukkan aliran komunikasi. Rantaian juga menerangkan dari mana ke mana, dari arahan kepada siapa. Contoh atas, pengurus besar. Ini pengurus paling besar, ini pengurus besar. Okey, akan bagi arahan kepada 4. Okey, 1 pengurus pemasaran, 2 pengurus pengeluaran, 3 pengurus keuangan. Ni boleh nampak. 4 pengurus sumber manusia. Bawah dia penolong pengurus sumber manusia. Bawah lagi executive officer pengurus 3. EO 2 executive officer. Executive officer 1. Boleh nampak bawah dia ada berapa kerani. You faham? Jadi itu ialah rantaian arahan.
Dari sini merantai ke sini, dari sini merantai ke sini, dari sini merantai ke sini. Nah, itu baru betul. Dia kena ikut rantaian dia. You tak boleh lah mentang-mentang, boleh nampak tak, you ni ialah anak saudara dia. Ada je masalah, you terus puk cerita pada dia. Yang ni tak tahu, yang ni tak tahu, orang akan benci dengan dia. Boleh nampak? Pelajar bergaduh dengan pelajar di hostel. Boleh nampak? Pelajar lawan dengan pelajar lain dalam di asrama penuh, boarding school. Apa berlaku? Warden tak tahu, pengetua tak tahu. Tapi siapa yang tahu? Menteri Pendidikan tahu. Boleh nampak tak? Nah, menunjukkan bahawa rantaian arahan dia sudah salah. Boleh nampak? Jadi ini sangat memalukan sesebuah organisasi. So, dalam sesebuah organisasi tersebut, kita ada satu rantaian arahan. Kalau you tak puas hati dengan pelajar dalam kelas you beritahu pada guru kelas. Nanti guru kelas akan panggil dua tu, tak boleh settle, hantar kat guru kaunseling. Tak boleh settle, hantar kepada pengetua. Okay? Jangan terus-terus beritahu kepada Menteri Pendidikan. Hal ini akan menjadikan nama sekolah tidak baik. Okay. Ada tak apa-apa nak tanya? Kita habis berkenaan dengan pengorganisasian. Ada tak apa-apa nak tanya tentang pengorganisasian?